kepala. Dengan korang cari engulfing, korang boleh tahu direction. Simple. Tapi engulfing ni korang carilah di higher time frame saja. Jangan korang korang cari di H1 then korang tengok direction dia buy, korang pergi buy. Maybe betul ataupun maybe salah. Sebab apa? Sebab maybe dekat H1 buy. Dan di higher time frame, di monthly, weekly, daily, dia kata sell. So confirm lah yang H1 ni dia akan langgar. Faham tak kat situ? So pakai higher time frame sahaja untuk tengok direction. Cari ataupun korang cari dia engulfing di higher time frame, di monthly, weekly, daily. Tu je. Kalau dekat daily korang tak nampak, korang just cari di weekly. Kalau weekly tak nampak, cari di monthly. Simple. Okay. Contoh, korang tengok setup ini. Setup yang GJ ni kan. Korang tengok. Okay, korang tahu direction dia adalah buy dekat sini. Korang akan tunggu dekat sini untuk buy. Contohlah, current price sekarang dekat sini, sampai dekat sini. Okay, current price sampai dekat sini. Sini tak terjadi lagi. Contoh, imagine tak terjadi lagi. Okay, so bila price dah sampai dekat sini, korang akan tunggu dekat sini. Betul tak? Korang akan masuk buy dekat sini. Okay, ini setup monthly. Daripada sini nak pergi sini, dia akan mengambil masa yang lama. Contoh macam ni, berapa bulan dah barulah sampai di bawah ni. So maksudnya apa kat sini? Maksudnya korang tahu main direction adalah buy. So korang boleh buat apa? Korang boleh cari untuk sell. Sebab apa aku suruh cari untuk sell? Sebab bila korang sell dekat mana-mana sekalipun dekat sini, still akan profit. Contohlah, korang sell dekat sini, memang korang akan floating. Memang korang akan floating kat sini. Tapi akhirnya dia akan jatuh juga macam ni. Sebab apa? Sebab korang dah follow direction yang betul. Korang dah boleh predict dah. Kat sini aku memang akan buy. Sebelum nak buy, kita boleh cari sell dulu dekat area sini. So untuk cari sell dekat area sini, korang kena buat apa? Buat je lah benda yang sama. Carilah engulfing di higher time frame. Carilah engulfing sell di higher time frame. Contoh macam ni. Nampak tak? Contoh macam ni. Korang cari je sell. Sebab apa? Bila korang sell, korang dah tahu dia nak tuju ke bawah ni. Okay, faham? So korang boleh kurangkan korang punya loss. Okay. Memang aku kata kalau korang sell kat sini pun still lagi boleh profit. Okay, dengan apa? Dengan korang jaga MM lah. Korang dah tahu lah main direction adalah buy. Korang nak sell ni, ini adalah scalping je kita panggil. Walaupun dia monthly, tapi dia adalah scalping untuk sekejap saja kat sini. Korang dah cukup, korang sell, korang close je. Sebab apa? Sebab korang tahu dekat sini dia akan bermain-main. Dia tak clear lagi dekat sini. Bila dah sampai dekat buy ni, barulah dia clear yang dia akan naik lah. So sebelum dia nak naik, contoh ini tidak terjadi lagi, price sekarang tengah berada di sini. So kalau nak selamat, memang korang kena tunggu buy kat sini. Tapi korang boleh ambil risiko untuk cari sell sahaja. Sell. Carilah sell dekat mana-mana. Menggunakan apa? Menggunakan engulfing. Cari engulfing sell macam aku tunjuk tadi. So korang tahu nak sell, janganlah korang pergi pakai engulfing sell di M15. Memang betul korang sell, tapi korang sell di M15. Sebab apa? M15 ni dia boleh langgar. Korang carilah
carilah yang higher time frame punya. Cari di higher time frame sahaja. Pakai higher time frame. Memang setup lambat. Tapi sekali dapat 100 pip, 200 pip, tak lari lah ke higher time frame ni. Then korang punya trade lagi akan tenang lah. Okay, faham tak? Itu untuk direction. Okay. Aku nak korang tengok. Ni, GJ ni, setup GJ ni. Ni setup ni kan. Okay, then tengok Geo. Okay, jangan zoom dekat-dekat macam ni. Terkeluar nanti korang. Jangan zoom dekat. Zoom jauh-jauh sikit macam ni. Okay, tengok dekat sini apa yang dibuat. Cari engulfing yang terdekat. Mana engulfing yang terdekat? Yang monthly punya, yang clear. Kita nampak satu di sini. Di atas ni. Ni. Okay, korang boleh nampak sini. Okay. So kita jumpa satu zone engulfing di monthly. Kalau orang masuk di daily ataupun di H4, okay, nampak tak dia akan marking dekat sini. Dia akan marking di sini. Betul tak? Ini engulfing. Dominant engulfing ataupun engulfing cell. Dominant untuk cell. So dekat sini korang rasa dia boleh reject ke dia boleh terbang terus? Okay, kat sini aku dah boleh predict yang dia akan tembus. Sebab apa dia tembus? Sebab dia mesti nak pergi ke monthly punya. Nampak? Monthly punya dah dekat dah dengan zone tu. Atas tu sikit je. So contohlah korang marking kat sini juga. Ni engulf cell. Kenapa dia bocor? Kenapa dia bocor? Sebab apa dia bocor? Sebab dia tidak ikut trend. Trend semasa adalah, trend yang kita tunggu adalah trend untuk sell. Kita akan sell bila price tu dah masuk dekat dalam sini, dalam zone ni, zone monthly ni. So sekarang dia dah masuk zone ke belum? Dia sentuh pun tak lagi. So korang rasa nak buat apa? Kat sini kan aku dah cakap, daripada sini nak pergi ke sini memang lambat sampai, memang jauh lah. So korang just perlu cari file lah dulu. Korang dah tahu kat atas ni nak sell. Buat apa korang nak pergi sell kat sini? Kalau korang tahu masuk, korang tahu keluar, tak apalah, boleh. Ni kalau korang tahu, korang dah masuk sell sini, korang target dia tujuan sampai sini. Sebab apa? Sebab nak beli GTR. Memang tak sebab apa? Bila dah tujuan macam ni, dia dah jadi, market ni dah jadi tak sihat ataupun dah jadi pelat. So, macam mana sekalipun, dia still akan respect higher time frame. Dia akan respect main direction dia. Ini adalah main direction. Sell di monthly. Nasib baik MT4 ni tak ada yearly. Kalau ada yearly, kita pakai yearly. So dekat sini ada monthly. So kita pakai monthly. Memang zone ni besar, korang nak tunggu. So korang kena precise daripada time frame ke time frame. Contoh kalau korang nak precise, from monthly korang boleh pergi ke weekly. Then weekly korang boleh pergi ke daily. Nampak tak? If daily ni still lagi besar, korang boleh precise sampai ke M15. Ini last sampai M15. Okay, nampak tak situ? Okay, so kita tahu yang dia akan naik atas ni. Jangan lepas habis webinar ni korang pergi buy terus ini. Memang dia akan naik ke sini. Kalau korang full margin buy kat sini, dia patah balik kat sini.
Tak MC korang. Okay. So korang kenalah cari dia buat pullback dulu. Tunggu ikut turutan. Tunggu dia buat pullback, baru masuk. Okay, kalau nak selamat lagi, tunggu je kat sini. Tak jauh dah ni, berapa je ni. Sampai sini korang tak sedar pun, dia dah sampai. Okay, faham tak? Itu untuk direction. Dan kalau korang tengok, setup ni, dengan setup GJ ni, okay. Kau tengok setup monthly ni. Dengan setup di sini, sama tak? Benda yang berulang tak? Ni engulf by kita, direction by. Ini direction set. Nampak? Dia buat bukit yang sama je sebenarnya. Korang perasan lah kat sini. Dia buat benda yang sama saja dekat sini. Nampak? Dia buat pattern yang sama saja. So tunggu je lah dekat dalam ni. So kalau dekat dalam ni korang nak FM pun FM lah. Confirm dia akan rebound. Sebab apa dia akan rebound? Sebab apa dia akan naik ke atas? Sebab ini time frame monthly. Dia tak boleh nak langgar bodoh-bodoh. Macam terus nak terjun macam ni tak boleh. Ataupun terus nak naik macam ni, dia tak boleh. Kalau dia nak naik macam ni, contohlah dia nak naik atas ni, nak bocor benda ni, dia boleh buat. Kita tak boleh halang dia. Kita retail trader je. Kita tak boleh nak halang market nak buat apa. Dia boleh bocor, tapi dia kena naik dulu atas ni, kena masuk dulu zone ni, jatuh, barulah dia boleh naik. Dia tak boleh suka-suka hati je terus tembus macam ni. Lagi-lagi dekat monthly memang takkan boleh lah. Kalau dekat M1 boleh. Kalau dekat H1 boleh, possible boleh. H4 pun boleh. Ni dekat monthly bro. Dekat monthly macam mana sekalipun dia kena jatuh. Tak kisah berapa pip, tapi confirm dia akan jatuh lah. Barulah kalau dia nak pecah pun dia akan naik balik. Macam ni. Nampak tak? So korang tengok korang kaji lah setup ni, dua ni. Benda yang sama je. Ni GU, ni GJ. Satu GU, satu GJ. Benda yang repeated. Korang je yang tak perasan maybe. Tapi sebenarnya benda yang sama je. Dia pergerakan ni sama saja. Okay, faham tak? So aku dah terbagi signal dekat sini sel. So pandai-pandai korang lah. Kalau MC yang salah aku, fikir sendiri lah. So kat sini possible dia boleh jatuh. Aku tak cakap boleh sell terus. Tak, possible dia boleh jatuh. Tapi memang possible lah based on macam ni. Sama je. So pandai korang, kena precise. Okay, so itu untuk direction. Okay. Ada masuk. Okay, so itu untuk engulfing lah, cara untuk tengok direction ataupun sekali
untuk marking. Benda tu benda paling penting lah. Once korang dah tahu cara marking di higher time frame, insyaAllah korang boleh follow market ataupun follow big daily, ataupun korang boleh follow market mover lah. Okay, so faham tak untuk direction tu? So untuk precise tu korang kaji sendiri, korang cari sendiri. Aku dah cakap dah, dari dalam zone ada zone. Dalam zone monthly ada zone weekly. Dalam zone weekly ada zone daily. Dalam zone daily ada zone H4 sampai, kalau korang nak precise pun sampai M15 sahaja. Okay. Alright. Okay, so kita move to next. Yes, betul. Ambil engulfing yang paling depan sekali. Yang penting higher time frame. Korang buka dulu, buka chart tu, pergi tengok monthly tu. Korang dah lama kan tak melawat monthly kan? Pergi melawat monthly tu. Kesian dia korang tinggal monthly tu kan. Monthly, weekly korang tinggalkan kan. Kesian dia, padahal benda tu lah paling penting. So lepas ni pergi melawat monthly, weekly. Pergi ziarah dia orang, tengok dia orang buat apa tu. Okay. Sekejap Hello Adi, welcome. Okay. Naik. So korang faham tak pasal direction, pasal marking di monthly, weekly, daily? Hello bro Lumanan. Ada juga Hai Abadi. Hello guys, selamat datang. Okay, so kita terus. Next topik aku akan ajar pasal, aku akan tunjukkan cara-cara untuk faham mengenai support and resistance, SNR. Okay. Okay, kebanyakan orang kan, dia orang tahu SNR ni tapi dia tak betul-betul faham lah SNR. So SNR ni memang simple. Memang simple SNR, tapi simple sangat pun orang takkan faham. So korang kena faham konsep SNR ni. Okay. So aku lupa nak bagi tahu yang sebenarnya konsep yang kita guna, yang macam aku guna, aku just pakai breakout pullback entry saja. Okay, breakout pullback entry. Breakout pullback entry, barulah kita boleh dapat profit. Okay, so kita menggunakan breakout pullback entry untuk kita punya profit lah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan breakout pullback entry ni? Okay, so ramai tahu, sebut memang senang, breakout pullback entry. Tapi apa yang dimaksudkan dengan breakout pullback entry tu? Okay, maksudnya sebelum kita nak letak kita punya entry ni, sebelum kita nak letak entry kita, mestilah kita kena cari benda yang pertama di sini adalah breakout. Okay, so apa benda breakout? Apa benda breakout tu? Okay, breakout tu bila kita buka line chart,
yang paling senang lah, bila kita buka line chart, kita akan nampak sesuatu candle tu ataupun support ataupun resistance tu dah breakout ke belum. Okay, contoh aku tunjuk. Ini bab SNR lah. Support. Okay, panjang malah tulis. SNR. Okay, support and resistance. Okay. Okay, yang untuk baru, support ni adalah kita panggil dia sebagai lantai lah. Benda yang di bawah, lantai. Kalau resistance ni, yang benda yang di atas kita panggil sebagai apa Melayu? Bumbung. Ataupun atap. Okay, ini basic. So aku just explain benda ni dulu. So benda yang di atas adalah resistance dan benda yang di bawah adalah support. Ni contoh. Okay, so ini aku nak korang faham lah benda ni. Simple je ni. Aku tahu korang dah tahu. Okay, ini adalah apa dia? Ini adalah support kan? Okay, salah. Ini resistance. Ni resistance di atas. Korang ingat je. Resistance, sini aku tulis di atas lah senang. Di atas. Support di bawah. Okay, resistance di atas, support di bawah. Ni resistance, support, benda yang sama. So dekat mana korang nak nampak resistance dengan support ni? Okay, korang nak nampak benda ni, korang mesti kena buka line chart. Bila korang buka line chart, korang akan nampak benda yang clear. So ini contoh resistance dengan support. Okay, so untuk SNR, kita ada dua jenis sahaja untuk SNR ni, yang korang kena tahu lah. Kita ada dua jenis dari SNR ni. SNR ada dua jenis saja. Satu SNR untuk buy dan satu lagi SNR untuk loan. Untuk sell. Okay, loan tak ada Okay. So ada SNR buy dan SNR sell. So benda ni korang kena khatamkan. Buy di atas, sell di bawah. Okay, SNR ada dua. Tak buy, sell. Tu je. Okay, so macam mana kita nak kenal itu adalah SNR buy ataupun SNR sell? Okay. Okay. Ini contoh untuk SNR buy lah. Okay, sebab apa kita kata ini adalah SNR buy? Sebab kita tanda dulu, marking dulu. Ni resistance, support. Okay. Bila the highest resistance, contoh ini tidak terjadi lagi. Okay, tunjuk cara paling simple. Okay, bila the highest ataupun resistance yang paling atas sekali sudah di break out ataupun di breakout, yang ini kita panggil dia sebagai breakout. Yang sebatang ni kita panggil dia sebagai breakout. Sebab apa kita panggil dia breakout? Sebab yang sebatang tu telah memecahkan yang paling tinggi. Ini adalah resistance kita. So bila resistance sudah dipecahkan, maksudnya direction tu akan ke atas lah. Bila sesuatu resistance sudah dipecahkan, dia akan pergi ke atas. Okay, bila
bila dia pecah lagi, dia buat resistan baru dan dia pecah lagi macam ni. So ini pun adalah kita punya Hoi